Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Fizik 4 STEM, kelas 4 STEM. Okey, jadi kelas hari ini iaitu berkaitan dengan amali fizik. Cikgu akan memberi penerangan berkaitan dengan macam mana kita nak jalankan eksperimen secara online. Okey, eksperimen secara online dalam website. Dan kita dapatkan data. Kemudian bila dapat data, cikgu akan terangkan juga penyediaan laporan amali fizik. Okey, penting untuk amali fizik, okey, kamu kena bagi perhatian kerana okey, untuk SPM format baru KSSM, dia tak ada paper 3 macam sebelum ni. Paper 3 kita baca soalan, kita jawab apa yang kita ingat, apa yang kita tahu. Tetapi format SPM bagi KSSM, silibus baru, kamu perlu membuat amali, okay, dalam lab. Dia ada kertas 3, tetapi kertas 3 kena buat eksperimen di dalam lab, dalam makmal. Lepas buat amali, dapatkan data. Lepas dapatkan data, sediakan report. Okay, kalau amali kamu salah, salahlah report. Okay, salahlah laporan amali. Jadi, kertas 3 untuk kamu dalam SPM nanti adalah secara amali dan penyediaan laporan fizik, kimia dan bio lah. Okey, ada berlainan sebelum ni. Sebelum ni kita tak buat amali pun. Buat jawab soalan je, tapi untuk format baru ni kamu kena buat amali. Okey, jadi kena bagi perhatian dan cikgu target. Okey, cikgu target tahun ini kita ada kita dapat laksanakan sebanyak 10 lah. Okey, 10. Kalau kelas kita secara bersemuka dapat buat operasi selepas cuti penggal kedua nanti, kita akan masuk lab lah. Kalau tak, terpaksa lah kita akan buat amali secara online. Okey, secara online. Yang penting kamu tahu macam mana nak buat eksperimen dan menyediakan laporan amali. Okey, boleh? Boleh kelas? Okey. Sekejap cikgu nak tengok siapa yang masuk. Okey, Ahmad Aika, Aimi, Anissa Dahlia, Atiratu Syifa, Azli, Farizatu, Fasiha, Fatin Najihah, Fatin Nawara, Hazwani, Izzat Danish, Muhammad Sazwan, Nisha, Safia Izzati, Syahirah, Batrisha, Syahirah, Wadinatul, Nur Farzana, Nur Fatin Syamimi, Nurul Hazwani, Puja, Siti Nur Salihah, Syafika, Zulaika Fatin. Okey. Jadi sekarang kita ada 20. Kenapa sini 25 orang? Okey. Jadi kita akan mula. Okey, rujuk buku teks. Semua sekarang buka buku teks muka surat 14. Okey, muka surat 14 tu adalah berkaitan dengan eksperimen 1.1. 1.1 iaitu eksperimen yang berkaitan dengan bandul. Okey, bandul ringkas. Okey, bandul ringkas. Okey. Jadi eksperimen dalam buku teks ni memang kamu kena kalau ikutkan kena buatlah maksimum 10 eksperimen. Wajib. Eksperimen yang wajib dibuat adalah 10. Okey, buat dan sediakan laporan. Okey, sediakan laporan. Jadi cikgu akan tunjuk yang pertama ni buku teks. Okey, lepas tu sebelah tu adalah laporan. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan amali fizik secara online. Okey, sekejap Okey, paparan seterusnya tu ada apa tu? Paparan. Okey. Okey, paparan amali. Okey, amali secara online. Okey, amali secara online.
Cikgu nak full. Okey. Okey. Amali secara online ni, okey, amali secara online boleh rujuk paparan. Okey, boleh rujuk paparan dan buku teks. Sebenarnya dalam Google Classroom cikgu masukkan tu cikgu nak kalau boleh sebab mungkin ada yang tak ada komputer ataupun laptop, hanya berdasarkan handphone saja. Jadi cikgu bagi kelonggaran boleh buat eksperimen dan penyediaan laporan dalam kumpulan. Okey, dalam kumpulan. Tak lebih daripada 4 orang. Maksimum 4. Okey, 4 orang, 3 orang, 2 orang. 2, 3, 4. Okey, 2, 3 ataupun 4 orang. Satu kumpulan. Jadi, salah satu ahli kumpulan mesti ada laptop, okey, ataupun komputer supaya boleh buat eksperimen. Okey, boleh buat eksperimen secara online. Okey. Jadi nanti data daripada mana ni? Daripada lab online ni nanti masukkan dalam jadual. Kejap lagi lepas cikgu terangkan yang ni, cikgu akan terangkan dalam penyediaan laporan amali. Okey. Kita rujuk buku teks, kita tengok satu persatu. Okey, satu persatu. Okey. Okey. Untuk eksperimen ni adalah kita ada 3 pemboleh ubah. Okey. 3 pemboleh ubah, iaitu dimanipulasi, bergerak balas yang dimalarkan. Okey. Yang dimanipulasi ni maksud dia yang kita ubah-ubah. Kita ubah kali pertama, ubah kali kedua, ubah kali ketiga, ubah kali keempat, ubah kali kelima. Iaitu yang kita manipulasi. Okey. Selepas kita ubah, apa yang akan berubah? Okey. Ataupun yang kita panggil bergerak balas. Itu yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Kalau kita manipulasi satu benda, okey, data lain kita akan dapat yang berubah. Yang berubah tu kita panggil pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, pemboleh ubah yang ketiga iaitu yang dimalarkan. Yang dimalarkan ni memang kita tak ubah daripada awal eksperimen sehingga akhir eksperimen. Dia tetap. Jadi itu kita panggil pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, ada 3 pemboleh ubah. Jadi untuk eksperimen yang ini, kita manipulasi panjang. Okey, panjang bandul. Okey, bandul ni biasa kita guna benang ataupun tali. Okey, benang ataupun tali. Jadi kita akan ubah panjang bandul tersebut. Okey, kemudian bila kita ubah panjang tu, yang bergerak balas adalah tempoh ayunan. Jadi tempoh ayunan tu adalah dalam saat. Okey, tempoh ayunan dalam saat. Jadi kita kena tengok kejap lagi tempoh ayunan ni dikira macam mana. Okey, kemudian dimalarkan iaitu jisim ladung bandul. Okey, jisim bandul tu biasanya kalau dalam lab kita guna pemberat. Okey, kita gunakan pemberat. Jadi kita gunakan pemberat yang sama, jisim yang sama daripada awal sehingga akhir eksperimen. Okey, jadi itu pemboleh ubah. Jadi sebenarnya cikgu terus kepada prosedur. Okey, sebab kita kejap lagi kita nak buat, okey, kita nak buat lab, okey, amali dalam online. Okey. Okey, yang pertama. Dia kata susunkan radas. Tak ada masalah. Memang dah susun pun radas, okey. Seperti di paparan papan tulis, okey, pada Google Meet tu. Dah tak ada masalah. Okey. Sekarang kita pergi kepada yang kedua, laraskan bandul kepada 20 cm. Okey. Rujuk paparan papan tulis. Okey. Sekejap Okey, cikgu. Okey. Pada paparan tu, dia tak penuh sebenarnya. Tak penuh. Jadi, cikgu tak boleh letak nak panah sini. Tak ada nak panah. Tak ada. Okey. Dekat sebelah kanan tu paparan dia, ada length, mass, gravity. Okey. Panjang tu ubah kepada, tengok dia bergerak tu
Sebenarnya kalau paparan penuh, kita boleh nampak berapa. Dia dalam meter. Jadi, sini dia kata laraskan panjang bandul iaitu 20 cm. Kalau 20 cm bersamaan dengan 0.2 meter. Okey, kita laraskan. Okey, nanti dia akan 0.2. Pada masa yang sama, tengok warna biru tu adalah ladung. Okey, ladung bandul. Pemberat. Dia makin pendek. Okey, maksudnya itu adalah 20 cm. Okey, kita laraskan. Okey, mesh dekat bawah ni ada mesh. Okey, lepas length, lepas tu mesh. Okey, mesh tu okey, masing-masing tak ada masalah. Okey, boleh adjust mesh. Dekat paparan cikgu ni sebenarnya dia letak sini 1 kilogram. Sekejap, cikgu ubah lagi paparan supaya nampak penuh. Yang tepi tu tak penting sangat. Okey, tu. Okey. Sekejap. Translation. Okey. Okey, mesh. Mesh. Kita tak payah berat-berat sangat lah. Dalam 20 0.2. 0.2. Okey, boleh. Mana-mana boleh tak ada masalah sebab sini mesh jisim dia kita tetap. Jadi sekali je kita ubah sehingga akhir eksperimen kita tak payah ubah. Kita hanya ubah panjang saja, okey, panjang. Graviti tak payah, okey, sebab kita buat eksperimen ni di bumi, okey. Jadi earth lah. Okey, bumi. Okey, jadi graviti ni tak payah usik. Okey. Geseran, friction, okey, tak payah. Abaikan geseran, kita abaikan macam tak ada geseran lah. Okey, sebelah dia, sebelah kiri, okey, kat bawah ni dia sebenarnya ada ruler. Kalau kita letak ruler, adalah ni. Jadi ruler tu kalau kita tengok, memang panjang pemberat tu daripada tengah dia 20 cm. Okey, stopwatch, jam. Okey, jam kita perlukan. Okey, jam ni sebenarnya boleh gerak-gerakkan. Gerakan ni dekatkan dengan button. Okey, dengan button. Button ni. Ni kan pause ni kan. Supaya kejap lagi bila kita gerakkan ni kita boleh tekan masa sekali. Jadi nanti kita akan ambil dekat sini. Okey, untuk kita masukkan dalam jadual 1.6 rujuk buku teks muka surat 15. Okey, pergerakan. Okey, ni normal. Jadi supaya kita dapat lihat dan kita dapat sempat untuk kita tekan ni, pilih slow. Okey, slow. Kalau slow, sekejap contoh. Ini kita boleh tarik ni. Contoh kalau slow, kita pun ni tekan start. Dia slow. Jadi sempat untuk kita tengok. Okey. Kalau normal macam biasalah. Takut kita tak sempat nak kejar masa. Tak apa. Bila kita tekan slow, timer dekat sini pun slow. Itu kelebihan kalau kita buat eksperimen secara online lah. Okey. Dekat sebelah kiri ni ada button velocity, tak payah. Okey. Acceleration pun tak payah. Okey. Yang ni kalau nak tekan setakat nak seronok, nak tahu arah. Okey. Arah halaju, acceleration. Semakin panjang maksudnya semakin tinggi velocity iaitu halaju dan semakin tinggi nilai pecutan. Okey. Ini tu tak ada masalah. Yang penting ada timer. Okey, ada timer dan ada inilah kita tekan slow dan nanti kita akan kira. Masa ni nanti kamu akan ambil. Okey, kejap lagi kita buat. Okey, stop dulu. Okey, stop dulu. Okey. Rujuk buku teks muka surat 15. Okey, sesakkan ladung ke sisi dan lepaskan supaya ladung itu berayun dengan sudu kurang daripada 10. Okey, dah ada protector dekat sini. Okey, protector dah ada dekat sini. Okey, angkat. Dia kata kurang daripada 10. 9. Kurang daripada 10. Ambil 9. Okey, ambil 9. Okey. Tak lepas lagi nanti dulu. Okey, lepas tu yang keempat, ukur dan rekodkan masa untuk 20 ayunan lengkap. Okey, jadi nak kena faham dekat sini ayunan lengkap ni macam mana cikgu? Okey, 20 ayunan. Jadi bila selesai 20 ayunan, okey, bila selesai 20 ayunan, okey,
kita akan masukkan dalam jadual 1.6 ni 20 cm ni T1 20 ayunan berapa saat. Lepas tu kita buat kali kedua eksperimen berapa saat pula kita dapat. Okey, ayunan lengkap. Macam mana nak tahu ayunan lengkap? Okey. Untuk masa kat bawah timer ni, kita tekan button ni dia akan reset. Okey. Untuk cikgu buat besar sikit supaya kita boleh nampak boleh faham ayunan lengkap. Okey, cikgu mula. Okey, cikgu mula. Dia naik, dia jatuh, dia patah balik ke tempat asal dia. Itu satu ayunan lengkap. Okey, dia naik balik, dia turun balik, lepas tu pergi ke tempat asal, 2 ayunan lengkap. Okey, naik atas, 3 ayunan lengkap. Macam tu nak kira. Okey, masa tadi kita tak kira lagi kan? Okey, sekarang kita bawa kira. Okey, dah cikgu tekan masa 1. Okey. Jadi baru satu ayunan. Okey. 2. Jadi kira sehingga 20. Lepas cukup 20 sahaja. Okey, lepas cukup 20 ayunan lengkap baru tekan tengok contoh. Okey dah. Jadi masa yang kita dapat ni adalah 3 saat 3.78. Okey, 3.78 saat. Okey, ni contoh tak sampai 20 lagi ni. Kalau nak cepat sampai macam ni lah. Okey. Kelas setakat ni boleh faham? Ada soalan tak setakat ini? Dah tutup. Okey. Boleh faham Okey. Itu contoh. Okey, kita adakan amali secara online. Okey, masa tadi masukkan ke dalam table ni. Okey, jadi table ni yang pertama masukkan. Okey, lepas tu kali kedua buat pula. Okey, lepas tu ambil masa. T purata ni, okey, masa purata tambah masa yang pertama tambah yang kedua bahagi dengan 2. Okey, tambah ni bahagi dengan 2. Sebenarnya dia dah tunjuk pada nombor 6 ni, dia dah tunjuk dekat sini ni. Okey, bahagi dengan 2. Okey, tambah bahagi 2, lepas tu dekat T purata. Okey, selepas dah settle 20 cm, okey, pada amali tu, okey, adjust pula kepada 30 cm. Okey, 30. Okey, sekarang 30, dia makin panjang 30. Okey, lepas tu sama juga tadi, letak 9 lah. Okey, letak 9. Okey, masa reset dulu. Okey, lepas tu kira 20 ayunan lengkap baru stop. Jadi kalau nak boleh tekan sekali baguslah. Kalau tak boleh, bagi dia 1 ayunan lengkap dulu baru kita tekan masa. Okey. Contoh ni slow, buat slow lah. Okey. Jangan tekan lagi. Lambat sikit dah. Tapi masa ada masa lah untuk kita tekan ni. Okey, baru kita tekan. Okey, baru kita tekan. 1. Okey. Baru 1 ayunan lengkap. Okey, kena tengok tu bandul tu. Okey, 2. 3. Okey, seterusnya kira sehingga cukup 20 ayunan lengkap. Bila dah cukup, tekan stop. Okey, jadi masa yang kita ada dekat sini 4.42, masukkan ke dalam table dalam buku teks lah.
contoh dalam buku teks. Okey. Okey. Okey, itu amali secara online. Cikgu tunjuk dekat situ link ataupun pautan ni cikgu ada masuk dalam Google Classroom. Bentuk kumpulan, okey, pastikan semua ada kumpulan cikgu tak bagi kumpulan, kamu boleh pilih sendiri. Okey, tak lebih daripada 4 orang dan tak kurang daripada 2 orang. Okey, kalau tak ada kumpulan, last sekali seorang je, tak ada masalah. Kalau boleh buat, ada laptop, bolehlah. Okey, seorang pun tak apalah. Okey, jadi itu penerangan berkaitan dengan eksperimen online. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada penyediaan laporan. Okey, laporan fizik. Okey, dalam Google Classroom, cikgu ada bagi senarai semak. Okey, rujuk kepada paparan tu. Okey, cikgu ada bagi dalam bentuk PDF senarai semak. Okey, senarai semak. Senarai semak amali. Okey, senarai semak ni yang pertama mesti ada inference, ada hipotesis, ada tujuan eksperimen. Ni dah supaya kamu boleh membuat eksperimen dengan lengkap. Jadi cikgu sediakan. Cikgu sediakan. Yang wajib nombor 1 sehingga nombor 10 ni wajib. Wajib mengikut eksperimen lah dalam buku teks. Yang 11 ni ni 11 ni tak wajib lah. Tengok kalau cikgu suruh buat. Kalau tak. Tapi wajib nombor 1 hingga 10. Nombor 1 hingga 10. Okey. Jadi sekarang kita rujuk buku teks macam mana kita nak buat amali. Okey, sebenarnya cikgu dah sediakan contoh laporan amali. Untuk amali yang ini cikgu dah sediakan. Okey, contoh. Okey, macam inilah contoh kamu akan buat. Bukan type kena tulis. Guna exam pad, kertas kajang, tulis. Tulis nama, tulis tingkatan. Lepas tu perlukan kertas kajang dan kertas graf. Lepas tu nanti kena stapler, bila kelas sekolah buka nanti baru hantar. Tetapi untuk sekarang ni siapkan, ambil gambar. Kalau ada 3 muka surat, 4 muka surat, ambil gambar semua dengan handphone. Lepas tu upload dalam Google Classroom. Sebab sebenarnya cikgu nak tanda, nak bagi markah. Nak bagi markah. Okey. Jadi kita rujuk kepada 2. Satu buku teks, satu lagi laporan yang cikgu dah sediakan. Okey, tajuk. Tajuk. Kalau ikut senarai semak bermula dengan inference. Tak ada tajuk pun tak apa. Okey, tapi kalau boleh letaklah tajuk. Tajuk, bandul ringkas, inference. Inference. Inference dia dalam buku teks biasanya dah ada. Tempoh ayunan bandul bergantung kepada panjang talinya. Tak ada masalah, salin terus. Hipotesis. Hipotesis ni ramalan. Hipotesis ni ramalan awal berkaitan dengan eksperimen kita. Sebenarnya cuba kamu tengok inference sebenarnya ini adalah pemboleh ubah. Cikgu highlightkan ini adalah pemboleh ubah. Panjang bandul, panjang tempoh ayunan. Itu adalah pemboleh ubah. Cikgu gelapkan. Jadi inference hipotesis, ramalan dia semakin panjang tali, semakin panjang tempoh. Panjang tempoh ni masa dia semakin bertambah. Masa semakin bertambah. Itu ramalan sebelum kita buat eksperimen. Jadi tujuan eksperimen pun sama, ada dalam buku teks, salin saja kita nak mengkaji hubungan antara panjang dengan tempoh ayunan. Sebenarnya merujuk kepada ni pemboleh ubah ni. Merujuk kepada 2 pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah yang terlibat dimanipulasi adalah panjang. Sebab kita ubah daripada 20 cm kepada 30 kepada 40. Tengok tabel. Tabel dalam buku teks. Jadual 1.6. Kita ubah panjang. Panjang bandul. Jadi itu yang kita manipulate. Kita ubah-ubah. Manipulasi. Bila kita ubah panjang bandul, yang akan bergerak balas adalah masa. Tempoh masa.
Yang kita nak kira tadi nanti dah 20 ayunan lengkap. Okey, 20 ayunan lengkap. Yang dimalakan adalah jisim. Jadi jisim cikgu bagi tahu tadi tak ada masalah, letak je berapa-berapa pun. Tetapi semakin berat, kalau jisim semakin bertambah, nanti ayunan dia semakin perlahan. Okey, sebab dia berat. Jadi semakin perlahan. Okey, kalau ringan dia cepat sikit. Okey. Kemudian radas, kita ada dua, radas dengan bahan. Okey, ataupun nak buat radas dan bahan pun boleh. Jadi sambung je semua. Maksudnya satu lah. Ini cikgu asingkan dua. Okey, radas. Okey, radas sama ikut dalam buku teks sebab kita walaupun bukan masuk dalam lab, jadi ikut saja dalam buku teks. Jadi radas ni penting. Kenapa penting? Nanti kalau dalam exam nanti kertas 3 masa SPM kamu tahu nak ambil barang-barang ni, radas ni. Lepas tu letak dekat tempat kamu nanti nak kena buat. Okey, jadi semua ni kena tulis satu persatu. Okey, lepas tu bahan. Okey, kena bezakan radas dengan bahan. Okey, radas radas yang ada peralatan lah. Radas ni peralatan, bahan ni benda-benda yang dalam eksperimen lah, tali, okey, benang, okey, kertas ke apa ke, itu adalah bahan. Okey, cikgu ingatkan susunan radas. Dekat sini cikgu ambil je. Okey. Okey, cikgu ambil saja. Okey, cikgu ambil saja dalam buku teks. Untuk susunan radas kamu kena lukis sendiri. Lukis sama ada nak lukis 2D ataupun 3D. Dalam buku teks 2D. Jadi kamu kena lukis dan ada label. Lukis dan label. Lukis dan label. Dalam SPM, okey, kalau contohnya dekat sini radas kaki ritok tak tulis. Okey, tapi dekat sini lukis ada kaki ritok dan kamu label. Okey, boleh dapat markah. Sebab boleh tampung markah yang kurang dekat sini. Sebenarnya dia tengok yang penting ni. Contohnya jam randik. Sini ada, sini tak ada kan? Memang tak ada lah. Pembaris meter. Sini ada. Ataupun sini tak ada, tapi sini kamu lukis. Jadi sepatutnya pembaris ni penting lah. Okey, penting. Jadi tak ada, boleh dapat markah, boleh tampung. Okey. Seterusnya, bila dah susunan radas ni kena lukis sendiri, prosedur. Okey, prosedur ni dalam buku teks, ayat yang digunakan adalah arahan. Okey, arahan kepada kamu. Okey, arahan. Okey, arahan. Contoh nombor 1, susukan radas. Itu ayat arah. Okey, dia arah kepada kamu untuk kamu buat. Sekarang ni laporan amal ini kita sendiri yang buat. Jadi ayat kena ubah sebagai apa tu? Kita yang buat. Okey. Contoh yang cikgu gunakan dekat sini, kalau susunkan radas disusun. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Okey, nombor 2 dalam buku teks dia kata laraskan panjang bandul. Jadi ayat yang kita gunakan panjang bandul dilaraskan. Okey, kita buat. Okey, kita buat, sedang buat. Okey, kena tambah kalau dalam bahasa Inggeris kena tambah ing. Okey, ing. Okey, jadi dalam buku teks arahan, okey, dalam laporan kita ubah ayat. Okey, kita ubah ayat. Nombor 3 tengok, dia suruh sesakkan ladung. Okey, jadi kita buat ladung disasarkan. Okey, jadi ni cikgu ubah, diulangi, direkodkan. Okey, dihitungkan, diulangi, data direkodkan. Tengok tak sama dengan buku teks. Okey, ini kena tulis tulis dengan pen. Okey, dengan pen. Lukisan ni dengan pen ataupun pensel tak ada masalah. Okey, kemudian table. Okey, table macam ni. Okey, table macam ni. Okey, peringatan. Dekat sini nanti kita nak masukkan masa kan. Contoh tadi, 22.45. Cikgu masukkan contoh. Ada 2 titik perpuluhan. Okey. 2 titik perpuluhan. So sini pun contoh 23.25. 2 titik perpuluhan juga. Contoh kita dapat seterusnya 20.3. Lepas tu dekat sini 20.5. Okey.
peringatan, titik perpuluhan ni sebenarnya kita mesti konsisten, mesti selaraskan. Kalau sini guna 2 titik perpuluhan, bawah pun kena 2 titik perpuluhan. Jadi kalau kita dapat 20.3 saja, kita kena tambah kosong. Supaya seimbang daripada titik perpuluhan. Sama juga dekat sini 2 titik perpuluhan. Ada efek tak? Ada efek. Kalau kita buat macam ni boleh ditolak 1 markah. Kalau paper 3 dululah. Macam ni tak dapat ni. Patutnya dapat 1 markah. Keseimbangan titik perpuluhan. Okey, jadi kita kena seimbang. Kalau sini 2 titik perpuluhan, bawah pun 2 titik. Jadi semua kena 2 titik perpuluhan untuk satu lajur. Okey, satu lajur. Okey, sama juga dekat sini kita tambah dan kita bahagi. Tengok dapat jawapan berapa. Okey, cara pengiraan sebenarnya dah tunjuk dalam buku teks. Okey. Setakat ini ada soalan tak? Boleh faham tak setakat ini? Ada soalan tak? Ya. Untuk prosedur ikut buku teks je. Dia memang kita kena ikut buku teks. Dan ayat yang cikgu buat tu contoh. Okey, contoh. Tak semestinya tiru cikgu. Mungkin ayat tu boleh ubah-ubah. Tetapi mempunyai maksud yang sama. Kita sebenarnya ubah satu benda je. Term perbuatan tu. Kita ubah term perbuatan tu. Okey, dalam buku teks. Contohnya dalam buku teks. Perbuatan laraskan. Perbuatan jadi laraskan ni perbuatan arahan. Arahan kepada kita. Jadi kita ubah yang tu je. Okey, ubah perkataan. Dilaraskan. Susunkan. Jadi disusun. Itu kita kena ubah. Okey. Okey, ada soalan lagi yang lain? Puja, okey? Okey, yang lain? Okey, kalau tak ada kita sambung. Okey, kita sambung. Selepas dah masuk data dalam ni, okey, kita pergi kepada graf. Dalam buku teks, dia kata dekat sini, analisis data, plotkan graf T melawan L. L ni panjang, okey? Dan graf T kuasa 2 melawan L. L ni panjang juga pada ketah graf yang berlainan. Mesti ada 2 ketah graf untuk eksperimen yang ini. Okey, ada 2 graf. Okey, jadi sini cikgu letak contoh. Okey, ada 2. Okey, contoh. Graf T melawan L. Ini kena ada tajuk. Ini kita panggil tajuk graf. Tajuk graf. Graf T. Sebenarnya ni adalah, kalau dalam matematik, T ni adalah paksi Y, L ni adalah paksi X. Graf Y melawan paksi X. Jadi, dekat T paksi Y ni adalah tempoh. Contoh nak guna, graf tempoh melawan panjang bandu. Boleh, tak ada masalah. Sini cikgu letak simbol. Okey, dengan syarat, simbol yang digunakan dekat sini, dalam laporan kita, ada sebut T tu apa? L tu apa? Dekat sini dah ada lah ni. Dah ada L tu panjang bandul, T ni adalah tempoh ayunan. Dah ada simbol. Tak letak boleh. Kalau semua tak letak boleh. Bila tak letak, dalam graf pun kita jangan letak simbol. Kalau dekat atas ni tak ada simbol. Okey, sekarang ni cikgu dah letak siap-siap ikut sama dalam buku teks. Cikgu letak simbol dan letak L tu apa dia? Panjang bandul. T ni adalah tempoh ayunan. Dah ada dekat atas siap-siap. Jadi nanti masa kita nak buat eksperimen, kita boleh ringkaskan. Letak T sahaja. Kalau tak nak letak T, kita letaklah tempoh ayunan. Panjanglah sikit. Okey, jadi slash ni, S ni adalah saat. Okey, bukan T bahagi S. T tu, S tu adalah saat. Ataupun, kalau tak nak buat slash, macam confuse sikit, boleh buat T, tempoh ayunan dalam bracket S. Boleh juga. Okey. S. Ataupun nak eja penuh. Saat. Itu sebenarnya adalah unit dia. Okey. Saat. Boleh. Tak ada masalah. Syarat dia dalam graf ni, mesti ada paksi Y tu mewakili apa? Okey, yang pertama. Lepas tu unit dia apa? 2 benda ni. Sebenarnya ketah graf ni sebenarnya biasanya penandaan cikgu tanda, tak silap cikgu 7 ataupun 8 yang cikgu kena tanda.
Salah satunya adalah tajuk graf. Okay, lepas tu paksi Y mewakili apa, unit dia apa. Okay, contohnya. Okay, jadi ini graf yang pertama T melawan. Okay, lepas tu ini cikgu letak ni kan. Ini kita panggil sengatan lah. Okay, skala dia. Skala mesti sama. Okay, skala mesti sama. Contoh. Okay, contoh kita pergi pada paksi X. Contoh paksi X, kita guna ini adalah untuk panjang. Okay, panjang tadi contoh 0, 1, 2, 3, 4. Tengoklah kita boleh guna mungkin 2, 4. 20 cm. Okay, 20. Kita tengok skala dia. Okay, 20, 40. Ataupun kita boleh letak, tak apa kita ni 40, 60. Okey, depan sekali ni adalah kosong. Okey, depan sekali ni kosong. Okey, depan sekali adalah kosong. Tengok sengatan yang pertama kosong sehingga ni beza dia adalah 20. Jadi dekat sini pun mesti 20 juga, 20, 20. Kalau contoh buat macam ni, 30, 40. Nampak cantik kan? 20, 30, 40. Tetapi salah sebab kita guna skala. Yang pertama ni 2 cm dia adalah 20. Beza dia 20. 2 cm seterusnya, 2 kotak seterusnya, beza dia 10. Tak sama. Salah. Jadi kena mesti sama semua. Kalau kita nak guna macam tu, kita kena buatlah 10, 20, 30. Jadi setiap 2 kotak 10. 10. Itu untuk paksi X. Paksi Y ni adalah tempoh saat. Jadi kita nak guna, kita kena tengok masa yang kita dapat T ni. Okay, masa yang kita dapat T ni berapa yang paling besar dan yang paling kecil. Jadi cubalah adjust mengikut kesesuaian. Contohnya kita guna 10, 20, 30 dan seterusnya 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tengoklah. Okey. Tengok beza sini adalah 10. Beza atas ni 10. Kalau sini nak letak 2, 4, 6 pun tak ada masalah. Sebab ini paksi Y, ini paksi X. Tak payah sama. Okey, tak payah sama dari segi ukuran dua kotak ni berapa bacaan dia. Okey. Selepas kita dah letak ni, kita nak plot. Lepas tu plot. Ni contoh je, cikgu tak ikut dengan data yang betul Plot. Okey, plot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab apa 6? Sebab kita akan dapat 6 bacaan nanti daripada 20 cm hingga ke 70 cm. Okey, kita ada 6 bacaan nanti T ni. Okey, dengan masa. Okey, kita akan ada 6. Okey. Bila dah letak 6, okay, kita akan buat graf. Ini kita plot ni macam data kita dia tak straight sangat. Tak dapat. Graf yang kita akan lukis adalah garis lurus. Ingat graf adalah garis lurus bermula dengan kosong. Bermula dengan kosong. Okay, graf lurus. Okay. Markah dia dekat sini adalah graf mesti seimbang. Apa yang dimaksud dengan seimbang? Seimbang ni sebenarnya yang paling cantik semua yang kita plot ni terkena kepada graf ni. Kalau tak kena macam ni tak cantik ni maksud cikgu tak cantik ni plot dia, kita dapat data, kita akan plot ni mengikut data yang kita dapat. Okey. Jadi macam mana nak bagi seimbang? Okey, cara seimbang dia adalah kita ada beza, satu atas, satu bawah. Kalau yang tak kena pastikan atas dengan bawah dia seimbang. Contoh dekat sini yang kena ada 2 graf. Yang kena ada 2 sahaja graf. 2 plot yang kena pada graf kita. Yang tak kena 4. Jadi 4 ni pastikan seimbang. Dekat sini cikgu buat 2 yang tak kena dekat atas. Dekat bawah ada 2. Jadi ini yang tak seimbang. Yang seimbang. Graf yang seimbang. Atas dengan bawah dia sama banyak. Apa maksud kalau tak seimbang? Contohnya. Yang kena 2, yang tak kena 4. Tapi 3 plot dekat atas.
Yang tak kena. Satu plot dekat bawah. Tak seimbang. Itu maksud tak seimbang. Okey, jadi yang seimbang adalah mesti kalau dua tak kena, bawah pun dua tak kena. Okey, jadi graf ni sebenarnya kita kena guna pembaris panjang. Kita kena letak dulu pembaris yang transparent. Kita kena cuba letak mana, okey, kat mana yang sesuai. Kita letaklah. Okey, letak yang mana. Cuba kita kenakan garis lurus tu, pembaris tu pada plot yang kena dulu, tengok. Yang mana satu? Okey, contohnya dua. Kita tengok seimbang tak? Okey, seimbang. Baru kita garis. Mesti mula daripada kosong. Okey, mesti mula daripada kosong. Lepas tu seimbang tak? Okey, seimbang. Okey, bila dah selesai, pergi pada graf yang kedua. Okey, graf yang kedua merujuk pada ni. Ini paksi Y, T kuasa 2. Jadi kita akan ambil data T kuasa 2. Yang tadi T, kita ambil T. Okey, T lawan dengan L. L dia adalah ni 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okey, T kuasa 2 kita akan ambil laju T kuasa 2 yang hujung sekali. Okey, yang hujung sekali. Okey, jadi ada dua graf. Okey, setakat ni ada soalan yang berkaitan dengan graf. Ada soalan tak yang berkaitan dengan graf? Ya. Okey. T2, nak cari T2. T2 tu maksudnya T kuasa 2. T kuasa 2. Ni ada soalan dari Syafiqah dengan Nisha tanya. Ni kena kuasa 2. Nisha dah jawab. Kena kuasa 2. Okey, contoh rujuk buku teks. Okey. Dalam tabel tu kita ada T/S. Ni bukan T bahagi S ni. T dalam saat. Jadi T ni, okey, T tengok dekat sini. Macam mana nak dapatkan T? T ni adalah T purata bahagi dengan 20. 20 ni apa? 20 ayunan lengkap. Maksudnya jawapan yang kita dapat dekat sini T purata, nanti kita akan bahagi 20 baru kita akan dapat T. Okey, selepas tu bila kita dah dapat T, T kuasa 2 ni kita kuasakan dua jawapan dekat sini. Contoh jawapan sini kita dapat 10. Okey, T kita dapat 10. Bila kita bahagi kuasa 2, kita akan dapat 100 lah. Kuasa 2. Okey, boleh? Kuasa 2 kan T. Okey. Bila graf dah siap, okey, bila graf dah siap, kita pergi yang seterusnya, analisis data. Okey, kita ada dua lagi, lepas tu settle. Okey, analisis data, dia kata soalan yang pertama, plotkan graf T melawan L, dan graf yang kedua ni, pada kertas graf yang berlainan. Okey, nyatakan bentuk graf dan hubungan. Bentuk graf, okey, cikgu tertinggal. Bentuk graf adalah graf berbentuk garis lurus. Okey, graf berbentuk garis lurus. Okey, nanti kena tambah nanti. Panduan ni cikgu dah upload lah. Okey, graf berbentuk garis lurus. Hubungan dia, bila garis lurus sebenarnya T berkadar langsung dengan L. Okey, T berkadar langsung dengan panjang. Tempo, ayunan berkadar langsung. Lepas tu graf yang kedua cikgu tinggalkan kosong. Ni cikgu tinggalkan yang berkadar apa? Songsang, berkadar terus. Okey, nanti bentuk graf boleh rujuk dalam buku teks. Sebenarnya kita dah belajar masa subtopik yang pertama. Okey, bentuk graf. Bentuk graf tu kita boleh rujuk dalam buku teks. Muka surat 10 ada. Okey, muka surat 11 ada. Bentuk graf. Okey. Okey. Lepas tu tentukan kecerunan graf. Jumpa pula matematik dalam fizik ni kan. Kecerunan graf. Okey, kecerunan graf bagi graf T, graf yang kedua graf yang kedua. Jadi kena contoh sedikit dekat kertas graf yang kedua tu macam mana nak kira. Okey, matematik kalau ikutkan y kuasa 2 tolak y2 tolak y1 bahagi dengan x2 tolak x1. Ataupun panjang y bahagi dengan panjang x. Kecerunan, ingat balik. Nanti dalam kumpulan nanti boleh bincang-bincang.
Okey, boleh bincang. Okey, selepas tu tentukan nilai. Okey, bila dah tentukan nilai, tengok berapa nilai berapa, poin berapa yang kamu dapat. Nombor 4, diberi T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2. Dalam bracket ni cikgu buat dalam bracket lah. Panjang bahagi dengan G. G ni merujuk kepada pecutan graviti. Hubung kaitkan kecurunan yang kamu dapat dekat sini soalan nombor 3 dengan nilai G. Okey, pecutan graviti nilai dia 9.81 dengan nilai M. Sama ke tak sama? Okey, sama ataupun tak sama. Tengok. Seterusnya tentukan nilai G dalam eksperimen ini. Okey, dalam eksperimen yang kamu buat ni, T kuasa 2, yang kamu dapat dalam table tu T kuasa 2, masukkan nilai dekat situ. Lepas tu panjang, gunakan panjang. Kalau 20 cm, 20 cm. Tapi L ni kena dalam meter. Ingat L ni dalam meter. Tukar 0.2 M meter. Okay, 0.2 M. T ni adalah dalam saat. Lepas tu cari nilai G. Berapa G? Jadi sebenarnya boleh bandingkan nilai G yang dapat dengan 9.81 lah kalau ikutkan nilai G seterusnya. Itu soalan nombor 4. Dah selesai untuk analisis data. Kesimpulan. Ni sebenarnya ni je kesimpulan dia. Ikut je cikgu buat ni. Kesimpulan dia macam ni je. Semakin panjang bundle, semakin panjang tempoh ayunan bundle. Tempoh ayunan bundle berkadar langsung ataupun berkadar terus dengan panjang bundle. Ini je jawapan. Jadi untuk eksperimen yang ni, cikgu bagi panduan cara nak buat dan ada jawapan siap-siap lah. Ada yang cikgu tinggalkan, ada yang kamu kena buat sendiri lah. Ada yang cikgu sediakan dan ada yang kamu kena buat sendiri. Okey, setakat ni ada soalan berkaitan dengan amali. Ya. Yang cikgu suruh buat dulu Yang data cikgu dah bagi kan. Okey, kalau macam tu hanya teruskan buat eksperimen, data guna data yang kamu kena buat ni, kena buat online. Dapatkan data daripada situ. Jadi just tinggal benda tu dengan graf je lah. Jadi eksperimen yang pertama, kalau dah siapa yang dah buat dalam buku panjang, teruskan dekat situ, snap daripada situ. Siapa yang belum buat dalam buku panjang boleh buat dalam kertas kajang lah, exam pad, examination pad lah. Okey, lepas tu stapler sekali dengan kertas graf. Okey, boleh? Okey, yang lain ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, okey, esok kita ada masa setengah jam. 3 kita ada setengah jam. Okey, jadi bila nak buat, okey, esok kita ada satu masa. Satu masa esok kita cuba buat online. Macam mana nak buat nanti? Okey, pilih dulu kawan-kawan, satu grup, berapa orang, semua mesti ada grup ataupun seorang. Okey, selepas tu contohnya Nisha, contoh Nisha ada laptop. Okey, Nisha ahli kumpulan yang lain yang tak ada laptop tu, jadi Nisha tolong buat yang pendulum lab tu. Okey, eksperimen secara online cuba buat, dapatkan data, lepas tu bagi pada kawan-kawan, kawan-kawan cuba buat, masukkan dalam table, bagi tugas lah. Dalam table mungkin orang lain pula masukkan data, kira, siapkan. Okey, lepas tu bila dah siapkan, mungkin tugasan yang lain pula kawan cuba buat analisis data daripada tu. Jadi bila dia dapat jawapan masing-masing, kongsi, sediakan laporan bersama-sama. Okey, jadi bahagikan tugas dalam kumpulan. Sebab mungkin seorang hanya ada satu komputer, jadi yang ada komputer tu kena buat eksperimen. Okey, kalau semua ada tak ada masalah lah, semua boleh cuba buat. Cikgu tak cuba buka dekat handphone boleh ke tak. Kalau handphone dia kena install pula, dia kena install Java kot macam tu. Okey, jadi cuba buat. Kalau masing-masing nak buat, lebih baik. Sebab semua ada pengalaman untuk buat eksperimen. Okey, lepas tu sediakan laporan. Laporan nanti snap, masukkan dalam Google Classroom. Last date, hari Khamis ni. Sebab cikgu nak bagi markah lah satu-satu. Jadi ni eksperimen yang pertama dan kita akan pergi pada eksperimen kedua dan ketiga. Okey, untuk esok,
Tengoklah kamu boleh buat dalam perbincangan grup untuk satu masa esok. Kalau perbincangan tu perlu ada cikgu, contohnya, okey, Nisha Puja, contohnya 2 orang saja, nak cikgu serta sekali, jadi buat Google Meet, add cikgu, invite cikgu masuk dalam tu. Okey, invite cikgu masuk dalam kumpulan tu, jadi cikgu tengok je lah. Masing-masing tengok, buat eksperimen, seorang buat eksperimen, seorang lagi tengok, okey, secara Google Meet. Jadi cikgu pun boleh tengok jugalah. Tapi kalau ada 5 kumpulan Google Meet, cikgu setiap kumpulan tu cikgu ada, cikgu kena satu-satu lah, cikgu tengok sikit-sikit lah semua. Jadi 30 minit untuk esok adalah buat eksperimen. Okey, boleh setakat ini. Okey, jadi sekarang, okey, cikgu nak semak kehadiran hari ini. Pastikan semua isi kehadiran pada hari ini. Cikgu nak semak dulu. Kita Google Meet hari ini kita ada 26 orang. Okey, tahniah ada 26 orang. Okey, isi kehadiran pada hari ini. Cikgu nak kira tengok berapa orang dah isi. Tarikh hari ini adalah 13 Jun. Okey, 13 Jun. Setakat ni ada 26. Okey, cantik, terbaik, tahniah. Semua dah isi. Ada flash tak? Filter, color, sort by color. Okey. Okey, semua dah isi kehadiran kot. Siapa yang tak isi, cikgu takut ada yang clash. Sekejap tengok ada clash nama tak. Ya, nak bisa. Okey, Fatih, Nurul Ain, Nuzulaika. Okey. Dah isi. Okey. Ada soalan lain sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini? Soalan lain ada tak? Okey. Jadi macam mana nak dapat file ni ada dalam Google Classroom boleh buka Google Classroom. File tu cikgu dah masukkan di bawah tajuk eksperimen fizik. Okey, cikgu dah masukkan bahan-bahan yang berkaitan penerangan cikgu hari ini, termasuk link untuk buat eksperimen tu dalam Google Classroom di bawah laporan amali fizik. Pergi kepada eksperimen yang pertama. Okey, bawah tajuk laporan amali fizik di bawah classwork. Okey, eksperimen yang pertama. Bahan-bahan situ cikgu masukkan ada berapa bahan Ada 3. Okey, link dan 2 bahan. Okey. Jadi setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak semua. Okey, bye-bye. Bye-bye semua. Ya, ya.